Concert Hitman, David Foster and Friends Asia 2023 for the first time in Malaysia. Dan dengan itu majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Aizzuddin Ghazali dan Yang Berbahagia Datuk Seri Haja Siti Nurhaliza untuk tampil ke pentas dan mengambil tempat bagi memulakan sidang media pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Aizzuddin Ghazali, CEO Yayasan Prihatin Nasional, Yang Berbahagia Datuk Seri Hajah Siti Nurhaliza Tarudin, rakan-rakan media yang kami sayangi, hadirin yang dihormati sekalian. Saya Zamil Idris, pengacara majlis anda pada hari ini, dan bagi pihak penganjur kami mengucapkan selamat datang kepada hadirin semua ke sidang media Hitman, David Foster and Friends Asia 2023, sebuah siri konsert yang bakal berlangsung di Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia. Konsert yang julung kalinya diadakan di Malaysia pada 7 Ogos 2023 di Megastar Arena Kuala Lumpur menampilkan barisan artis antarabangsa yang akan membuat persembahan gandingan bersama David Foster seperti Michael Bolton, Peebo Bryson, Catherine McPhee, Lauren Orid dan juga Malaysia's very own Yang Berbahagia Datuk Seri Siti Nurhaliza. Penganjur utama bagi konsert ini adalah Yayasan Prihatin Nasional atau Prihatin dengan kerjasama BD Paris Beauty Project Entertainment. Dan untuk makluman hadirin sekalian, Prihatin adalah sebuah organisasi kebajikan yang ditubuhkan untuk menyediakan pelbagai bantuan kepada golongan miskin dan tidak berkemampuan, terutamanya di kalangan golongan muda ke arah kehidupan yang lebih baik, dan juga melibatkan 3 teras utama iaitu pendidikan, keusahawanan dan juga kepimpinan. Dan hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Aizzuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO Yayasan Prihatin Nasional, penganjur utama konsert ini untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Silakan. Terima kasih kepada majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua tetamu jemputan, iaitu sidang para media, dan satu temukan kepada artis kita pada hari ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang sudi menghadirkan diri sempena sidang media Hitman David Foster and Friends yang akan berlangsung pada 7 Ogos 2023. Saya mewakili Yayasan Prihatin Nasional atau Prihatin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak David Foster kerana menerima jemputan kami untuk menganjurkan konsert yang berskala besar buat pertama kalinya akan dianjurkan oleh Yayasan Prihatin Nasional pada 7 Ogos ini, yang mana sebahagian hasil tiket itu akan disalurkan ke tabung kasih prihatin untuk membantu mereka-mereka yang lebih memerlukan, insyaAllah. Jadi saya juga mengambil kesempatan kat sini untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Datuk Siti kerana memberi peluang untuk terus bekerjasama dalam membantu Yayasan Prihatin Nasional mencari dana bagi membantu mereka yang memerlukan. Kerana konsep yang kita bawakan ni, kita nak bawakan konsep berhibur sambil beramal. Jadi dalam masa untuk kita berhibur, kita tak nak lupakan kepada mereka yang memerlukan. Jadi dengan pengalaman Yayasan Prihatin sebelum ini menganjurkan beberapa konsep-konsep besar, insyaAllah hasil kerjasama yang ada ini akan memberikan satu satu persembahan yang cukup luar biasa pada 7 Ogos ni, insyaAllah. Jadi mohon kerjasama semua rakan-rakan media untuk sama-sama turut membantu untuk terus mempromosikan konsert ini bermula pada hari ini supaya tiket akan sold out sebagaimana di beberapa negara. Di Jakarta mudah sold out, dan insyaAllah bermula daripada Kuala Lumpur tu kita akan menjadikan satu konsert hebat yang dibawakan pada 7 Ogos ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Untuk Yayasan Prihatin Nasional, kami akan terus
mencari dana untuk terus membantu pelajar-pelajar yang memerlukan. Kerana bantuan yang kami salurkan kepada pelajar-pelajar universiti yang berada dalam kategori-kategori P40 dalam konteks meringankan beban para pelajar di kampus. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Dan hadirin sekalian, saya rasa ramai di antara kami memang mengenali Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga pencapaian beliau. But for the benefit of the audience I would like to share this brief introduction in English, okay? So, a Malaysian singer, songwriter and businesswoman with more than 300 local and international awards, she made her debut after winning a local TV singing competition, Bintang HMI, in 1995 when she was only 16 years old. And she is Malaysia's best-selling artist who has received an unprecedented number of music awards in Malaysia, the region, and globally. And she has also been listed in the world's 500 most influential Muslims from the year 2015 to 2022. And her success in the Asian region has gained her honorific titles, including the Voice of Asia. So, ladies and gentlemen, please join me and welcome Yang Berbahagia Datuk Seri Hajah Siti Nurhaliza. Tosi, bolehlah berkongsi sepatah dua kata untuk kami. Terima kasih Pengerusi Majlis, penerangan panjang, Alhamdulillah. Rakan Bila Cetak, rakan Bila Elektronik yang saya kasihi, Datuk Izzuddin, sahabat baik saya, Profesor Bani, kenalan lama saya, dan semua yang hadir pada petang yang pada hari yang berbahagia ni. Ia bagaikan mimpi jadi kenyataan sebenarnya bila saya dijemput oleh tim David Foster untuk menjadi artis jemputan bagi siri konsertnya di Kuala Lumpur dan insyaAllah di Singapura. Ya, juga. Jadi dua tempat yang saya rasa perlu saya berikan persembahan yang terbaik, walaupun kemunculan saya tidaklah seperti konser-konser yang sebelum ni kan, banyak lagu, tapi ia satu dua lagu, tapi ia sangat berharga untuk saya peluang ini. Ya, ia seperti peluang keemasan yang saya tak akan sia-siakan langsung. Walaupun ini bukanlah kolaborasi saya yang pertama bersama dengan David Foster. Sebelum ini, 9 tahun yang lalu, saya pernah buat persembahan bersama dengan beliau untuk satu private function, iaitu sempena F1 Galadina. Pengalaman tu sangat-sangat mengajar saya untuk menjadi penyanyi yang lebih matang, lebih bersiap dari segala sudut kan. Sebab beliau adalah seorang komposer yang sangat-sangat disegani seluruh dunia kan, bukan kita kat Malaysia je, seluruh dunia mengagumi David Foster. Dan saya sendiri pun sebelum saya buat persembahan yang pertama dulu sempena F1 Galadina, saya selalu cakap pada diri saya harap satu hari nanti saya dapat perform bersama dengan David Foster. Dan saya tak sangka pada 9 tahun yang lalu jadi kenyataan. Tapi saya berdoa lagi, janganlah itu yang pertama dan terakhir pula kan, sebab kita tahu peluang tu dengan insan yang sangat terkenal di seluruh dunia, dan mungkin kita jadi pilihan untuk satu masa je, satu persembahan yang mungkin Allah bagi chance saya satu kali kan. Tapi saya tak sangka doa saya seterusnya tu bukan yang pertama dan terakhir. Akhirnya saya dipanggil semula. Okey, sebenarnya sebelum tu saya dijemput juga untuk beberapa persembahan beliau di Indonesia. Tapi oleh kerana saya tak boleh, pada waktu yang diminta, saya tak boleh menerima jemputan tersebut di Indonesia. Saya ingat lagi, saya rasa macam frah sangat. Tapi mungkin rezeki tak menyebelahi saya masa tu. Dan tak sangka kali ni saya dipanggil semula. Rasa bersyukur, rasa bertuah sebab dalam kebangkitan ramai artis yang hebat sekarang, yang vokal yang sangat hebat,
saya tim David Foster pilih saya untuk persembahan ini. Saya rasa saya tak akan sia-siakan peluang ni. Pada 7 Ogos nanti ya, kawan-kawan rakan-rakan media cetak, media elektronik, saya mohon untuk kita sama-sama wawarkan, sebab ini bukanlah konsert biasa, ia konsert amal juga untuk membantu anak-anak muda kita yang memerlukan bantuan dari segi melanjutkan pelajaran mereka. Dan ini sangat saya sokong sebab mengenali Datuk Azudin menerusi Yayasan Prihatin Nasional ni, banyak yang telah pun kita lakukan. Wah, kita sebab saya pun pernah bekerjasama dengan Yayasan Prihatin Nasional ni, buat persembahan di universiti, UiTM dan sebagainya untuk kumpul dana. Jadi ini satu yang sangat-sangat harus kita sokong ya, sebab membantu anak bangsa kita juga. Bagi saya muzik ni sangat istimewa, muzik ni sangat indah. Sebab apa? Dalam kita berhibur sebenarnya kita banyak buat amal kebajikan juga. Dan hopefully tiket ini akan terjual seperti mana negara-negara lain juga. Hebatnya sambutan. Begitulah impian saya untuk konsert David Foster, konsert Hitman David Foster and Friends Asian. Berikan saya semangatlah untuk saya memberikan yang terbaik untuk 7 Ogos nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Baik hadirin sekalian, kita akan mulakan dengan sesi Q&A bersama media. Tapi izinkan saya untuk mulakan sesi ini dengan mengajukan satu soalan kepada Datuk Aizuddin dulu. Datuk, mungkin Datuk dah explain earlier pasal penglibatan Prihatin dalam konsert ni, dan maybe can elaborate further dari segi peranan Prihatin dan juga objektif yang ingin dicapai oleh Prihatin dalam penganjuran konsert. Okey, mungkin ada ramai rakan-rakan media yang tahu sebenarnya Yayasan Prihatin ini adalah sebuah organisasi kebajikan yang ada pengalaman menganjurkan pengurusan acara, termasuk beberapa konsert yang sebelum ni. Tapi ini pertama kali kita menganjurkan konsert yang membawa artis skala besar dan juga datang daripada Hollywood punya level lah. Biasanya di peringkat Asia. So insyaAllah kami punya objektif untuk pastikan sasaran yang kita nak capai itu akan kita realisasikan, dan kerjasama Yayasan Prihatin bersama dibantu juga dengan rakan strategi BD Paris tu, insyaAllah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itulah kita mengharapkan juga sokongan dan kerjasama daripada rakan-rakan strategi di luar sana yang akan membantu kami supaya konsert yang berskala besar ni akan dapat memenuhi cita rasa semua yang hadir pada malam itu, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya ingin juga bertanyakan satu soalan kepada Tok T, sebab Tok T cakap tadi beberapa kali tak dapat perform bersama David Foster di Indonesia. Tapi mungkin rezeki tidak dapat berpihak sebelah Tok T masa tu. Tapi kali ni Tok T bukan saja dapat perform dengan David Foster pada 7 Ogos di Malaysia, tapi juga 8 Ogos di Singapura. Betul? 2 kali performance tu, Alhamdulillah. Soalan saya dari segi aspek apakah yang paling, boleh katakan paling bernilai lah yang dari kerjasama ini dapat digunakan dengan perjalanan kerjaya Tok T sepanjang ini? Betul. Sangat-sangat bermakna sebab saya untuk beri satu pentas pertama di bawah pimpinan David Foster dan bersama dengan artis-artis international tu, ia adalah satu impian setiap artis, ya, setiap artis nak berada di satu pentas yang hebat, ya. Manakala saya pula bila kata tengok senarai-senarai artis yang turut sama tu, saya rasa kecil sangat lah. Saya ni macam saya rasa macam ya, kita rasa diri kita kecil kan. Saya belum sampai dikenali pun di peringkat antarabangsa. Kalau setakat ni Asia kan, China, Jepun dan sebagainya. Tapi ini saya percaya ini adalah platform yang terbaik untuk saya menunjukkan, walaupun agak lambat sikit kan pada usia 44 tahun, tapi saya rasa tidak menjadi halangan untuk saya memberikan yang terbaik. Sekarang ini saya rasa semua orang
menerima bahawa bakat muzik dan juga seseorang artis tu dia boleh menyatukan walaupun datang daripada negara yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Dan inilah yang saya cuba bawakan selama ini kan. Walaupun muzik saya daripada Malaysia, tetapi bila saya persembahkan, sebab saya akan sampaikan juga lagu popular daripada saya sendiri. Saya akan sampaikan lagu daripada David Foster, ciptaan David Foster satu, dan lagu saya sendiri satu. So inilah peluangnya dan masanya untuk saya ketengahkan lagu ciptaan komposer lokal kita ya, daripada Malaysia ke satu pentas yang hebat juga. Lagu tak boleh beritahu. Saja tak boleh beritahu. Saya beritahu dua lagu ni lah. Lagu David Foster dan lagu saya sendiri. Okey, itulah teasernya daripada Tok T ya. Baik, hadirin sekalian, kami ada sediakan mikrofon kalau sesiapa yang ingin mengajukan soalan kepada Tok T atau Datuk, silakan. And also please raise your hands and also state your name and organisation dan soalan yang diajukan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum, Alif dari Bersama Malaysia. Kepada Datuk Ajuddin, macam mana dapat idea? Rasanya macam mana, bagaimana kolaborasi ini boleh terjadi? Perbincangan ini dengan pihak dari Foster ni semuanya. Dan pada Tok T lah, persediaan untuk konsep back to back 7 dengan 8 itu berkonsep pentas dengan satu komposer dan producer yang hebat. Bagaimana persediaan? Terima kasih. Okey, sebenarnya memang dari Foster and Friends ni dia ada buat tour ni. Jadi di peringkat management dari Foster mencari penganjur yang ada di Malaysia. Jadi kita mengambil peluang ini untuk bawa cadangan kerana kita bawakan satu kelainan. Macam sebagai itu tadi lah, kita bukan saja bawa satu commercial concert, tapi satu konsep yang kita nak bawa pada Foster ni adalah satu untuk membantu community supaya ada konsep dia bukan nak terhibur tapi dia boleh juga beramal melalui pembelian tiket. Jadi melalui siri perbincangan itulah menjadikan satu kenyataan apabila pihak pengurusan David Foster telah memilih Yayasan Prihatin untuk menganjurkan konsep David Foster and Friends. Okey, untuk saya pula tadi macam mana sudah semestinya bila saya melihat penyanyi-penyanyi yang ada persembahan suara yang subhanallah hebat gila kan, jadi saya cuba, saya tak perlu pun macam nak over diri saya, nak stresskan diri saya untuk berlawan vokal lah. Saya just untuk mempersembahkan lagu itu dengan sebaiknya dan secantik-cantik lagu yang telah pun dihasilkan oleh David Foster. Saya dengan cara saya sendiri dan insyaAllah mewakili Malaysia lah dalam erti kata menyampaikan lagu-lagu yang selama ini saya dah nyanyikan pun. So persiapan, hopefully saya diberi kesihatan yang terbaik. Masa tu suara saya pun dah betul-betul okey. Saya boleh perform dengan satu persembahan yang saya puas hati, insyaAllah. Next question. Saya Lisa dari Cosmo. Nak tanya kepada Datuk Azuddin. Okey, dalam siri jelajah yang sebelum ni tak ada penyanyi lokal kan? So macam ni David Foster punya tim yang pilih kan ataupun tim Datuk yang senaraikan kan? Ini pemilihan Datuk Siti Nurhaliza ni memang datangnya daripada David Foster sendiri untuk dibawa perform di Malaysia dan juga di Singapura tu memang David Foster punya pilihan. Jadi kami pun bersyukurlah sebab walaupun datangnya artis David Foster and Friends seperti kita ramai-ramai itu, tapi dia memilih satu penghormatan bagi Datuk Siti tadi lah, ini kira wakil Malaysia lah untuk perform di Malaysia dan juga di Singapura, insyaAllah. Okey, kalau ikutkan sebenarnya Indonesia ada wakil dia juga. Dekat Indonesia Raisa. Dekat Filipina pun ada juga wakil dia. So saya, itu yang saya katakan, saya tak sangka saya dipilih sebab pengurusan saya semua okey. Apa saja mengenai saya diurus, kita berhubung terus dengan tim David Foster. Bukan dengan Prihatin, saya dengan David Foster terus. Itu yang saya kata, saya rasa macam alamak kenapa dia pilih saya pula kan. Ramai artis yang lebih hebat sekarang yang vokal yang hebat,
Tapi mungkin ini rezeki saya. Ini yang ditakdirkan untuk saya, dan saya tak akan lepaskan peluang ini. Saya akan perform yang terbaik. Kita menimbas semula di Gala Dunia dengan Sapura Kencana tu kan, tahun 2014. Okey. Mungkin ada apa-apa sempat ke untuk berbual ke dulu atau kenangan pada malam tu? Itu kenangan yang paling best sebagai anak seni. Saya buat beberapa sesi latihan bersama dengan David Foster, bercakap dengan dia, dan beliau seorang yang sangat-sangat menyenangkan, ramah, kadang-kadang dia suka musik. Waktu bekerja dia, sebenarnya saya nervous gila. Masa latihan nervous, masa menyanyi nervous, tapi dia buat saya sangat selesa. Itu yang paling best sekali. Sangatlah saya idolakan. Dan saya sebenarnya cita-cita satu hari nanti nak rakam, kalau boleh dapat satu lagu daripada David Foster. Tapi saya simpan dulu impian tu. Mana tahu satu hari nanti saya boleh bercakap terus ke, dan David Foster setuju nak bagi ke, biarlah jadi impian dulu. Okey, biarlah itu. Mana tahu 7 Ogos ni ada satu lagu kejutan. Oh ya ke? Okay. Kalau dia free ya dapat lagu. InsyaAllah. Saya rasa ada satu soalan di depan. Sila mikrofon. Mana mikrofonnya? Apa nak suara? Pegang je. depan pojok tadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Saya Abang Stan dari Surya 7. Okay. Soalan untuk Tia. Tadi ada sebut 2 lagu yang akan nyanyi. Lagu yang David Foster tu you requested ke dia bagi list? David Foster punya tim tanya apa yang setiap nyanyi. Wow, so Sebab dia tahu setengah artis tu dia ada lagu yang dia dah betul-betul confident yang dia nak saya nyanyi. So itu yang best tu, bila mereka bagi kelonggaran untuk saya pilih lagu. so lagu yang dipilih tu belum lagi pick up ataupun memang available lah, ataupun ada compromise ke macam mana? Itulah saya dah letak dah senarai lagu tu. Tunggu mereka respon balik. Okey. InsyaAllah. Okey, tentang David Foster nak terbitkan lagu tu menarik, kita pun tunggu lama juga kan. Adakah sebab kosnya mahal ke ataupun apa rasanya? Pertama saya belum cakap lagi, cuma just berangan-angan. Mana tahu ada keberanian nanti saya boleh bercakap untuk komputer kos apa semua. So saya tak terfikirlah lagi. Tapi secara logiknya kita tahulah, untuk satu tahap legend dan dengan penghasilan lagu yang terbaik yang semua artis nak pun nyanyikan lagu beliau, saya kalau betul-betul saya nak, saya kena bersiap sedia lah dari segi kos. Tapi buat masa ni belum bercakap lagi lah dengan beliau secara direct. Okay, soalan last, adakah lagu yang sama juga dinyanyikan di Singapura ataupun lagu lain? Mungkin sama. Sebab senang kan, esok lusa. Tak, bukan. Satu hari je beza. So rehearsal pun dah rehearsal sama. So memudahkan semua orang. Terima kasih. Sama-sama. Baik, soalan seterusnya, next question. Next question. Saya ingin tekankan Datuk Siti Nurhaliza is the only one yang perform di 2 buah negara tau. Singapura dan Malaysia. Ada salah. Fatih daripada Harian. Mungkin Datuk Siti boleh komen sikit. Mungkin akan ada latihan dengan David Foster ke macam mana? Sudah semestinya lah. Spontan. Mesti ada latihan. Untuk satu persembahan besar macam ni, semua diberi latihan. Semasa saya buat persembahan di Malam Gala Dinner F1 pun, kita akan berlatih saya rasa dalam 2 ke 3 kali sesi latihan. Ini kan pula untuk konsert kan. Cuma mungkin kita diberikan slot-slot lah, slot-slot untuk memudahkan semua orang bekerja. Untuk Datuk pula, mungkin boleh kongsi sikit pasal sasaran, berapa tiket yang disasarkan untuk jual untuk malam tu. Mudah aja, kita harap untuk 4,000 tu akan sold out pada hari jadi 7 Ogos tu, insyaAllah. Dan saya yakin dengan
kehebatan luar biasa daripada David Foster dan juga barisan-barisan artis yang bersama beliau. InsyaAllah doakan semoga sasaran kita itu akan sold out dalam masa terdekat selepas launching hari ini akan direalisasikan. Dan berapa banyak yang akan disalurkan kepada pelajar-pelajar tu? Berapa banyak peratus? Berapa peratus? Kita mudah je, sebahagian besarnya 50% daripada hasil jualan tiket itu akan terus disalurkan ke tabung kasih prihatin untuk kegunaan anak-anak pelajar-pelajar yang memerlukan, insyaAllah. Sebab biasanya memang pada konsert-konsert sebelum ini pun kita dah bantu banyak pelajar-pelajar dalam menjana pendapatan dan terus salurkan kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Betul, ada standing punya area ataupun Semua sitting. Semua sitting. Capacity berapa 4,000 orang. 4,000 penonton, insyaAllah. Semua sitting capacity. Semua sitting. Tapi kalau mereka nak berdiri boleh. Berdiri dekat kursi masing-masing lah. Baik, soalan seterusnya. Hujung sana. Cepat sikit. Cepat. Okey, Assalamualaikum. Semoga berjaya lah. Untuk soalan untuk Tok T. Tak apalah kalau Tok T tak bagi tahu tajuk lagu tu. Tapi yang lagu tempatan kita ada kompos tempatan. Tapi ada tak rasa kesukaran untuk memilih? Sebab banyak lagu yang popular sangat. Nak pilih lagu satu kan, lagu yang paling sesuai nak menyanyikan malam tu kan. Ada rasa macam masalah tak bagi Tok T? Betul. Tak apalah kalau Tok T tak bagi tahu rahsia lagu tu, saya fikir mungkin biarlah rahsia. Terima kasih. Terima kasih. Tapi memang betul lah. Apabila kita diberi pilihan untuk pilih satu je lagu saya, memang saya tengah satu ni, yang mana satu. Saya sampai hari ni pun macam saya memang dah bagi list saya. Tapi wallahualam, tak tahulah kalau macam tapi tak boleh bagi last minute lah kan, banyak cantik tak boleh last minute. So saya rasa dalam waktu terdekat ni saya cuba lagi untuk memikirkan apa yang lagu yang best untuk daripada album saya untuk saya sampaikan. Saya memang dah pilih dah. Pandai. Biarlah rahsia, ya, biarlah rahsia. Mungkin ramai yang ingin tahu juga lagu David Foster yang Tok T paling saya suka. Okay. paling minat. Bagi yang mengenali saya, yang first album saya ada rakam tau lagu David Foster, The Power, bukan The Color of My Love. Mani tahulah sebab dia beli album saya yang pertama tu. Yang kedua, macam mana tahu? Okay. The Color of My Love adalah lagu yang saya rakam. Mula-mula saya menyanyikan lagu Inggris kan. Masa tu agak berbelit juga lah lidah. Maklum lah kan, kita orang dia pelepeh kan. Datang Kuala Lumpur, Abang Adnan lah pasal lah dia kata. Dia selalu, yang influence saya untuk meminati Celine Dion ni, salah satu artis hebat yang di bawah didikan David Foster juga adalah arwah Abang Adnan Abasan. Saya masa tu di awal kemunculan saya dalam industri, proses rakaman dan sebagainya, saya duduk di rumah Abang Adnan tau. Dia selalu mainkan video DVD masa tu, konsert Celine Dion. Konsert Celine Dion, lagu-lagu yang kebanyakan dinyanyi adalah lagu daripada David Foster. Daripada situlah saya kenal, Celine Dion. Kan masa kecil-kecil, masa 16 tahun kan. So daripada situ minat saya terhadap Celine Dion dan saya kenal siapa tu Celine Dion. Dan saya kenal David Foster. Dan saya rakamkan masa di studio tu, Abang Adnan yang guide. Dari situ kita cover lah lagu ni. Okey. Saya dengan sengau-sengau saya kan, masa tu suara kecil nyaring sangat. So bolehlah nyanyi lagu tu. Tu yang rekod kembali lagu The Color of My Love. Kalau lagu-lagu lain of course banyak lah. All by Myself. Lepas tu I Have Nothing, I Will Always Love You. Mau kata terlalu banyak lagu-lagu hebat dia.
daripada David Foster ni. Jadi sebagai generasi yang membesar juga dengan lagu David Foster ni, saya rasa ini kesempatan yang terbaik untuk saya lah. Walaupun tak lama tapi berharga. Baik. Any other questions from the media? Yes, sila. Kat belakang tu. Kesian adik dari hujung ke hujung ni lagi. Assalamualaikum, saya ucapkan semoga berjaya hasrat untuk mengadakan konsert besar-besaran ni kan. Saya ada dua soalan untuk Datuk Haji Azudin dan satu soalan untuk Tila. Saya mulakan dengan Datuk Haji Azudin dulu ya. Pertama saya nak tanya, baru-baru ni kita difahamkan Datuk Siti telah diangkat antara tokoh-tokoh ikon nasional oleh Prihatin. Boleh tanya kenapa pemilihan Datuk Siti? Soalan kedua, konsep yang dibawakan oleh Prihatin, satu yang Datuk nyatakan tadi, konsep berhibur sambil beramal. Ada tak in the pipeline mana-mana artis gempak ke, konsert gempak ke di masa hadapan? Dan saya satu soalan untuk Tok T dah mencapai pelbagai kata achievement in your music career, personal, as a business woman dan sebagainya. Tapi dari segi muzik, ada tak apa-apa lagi cita-cita atau aspirasi Datuk Siti yang masih diimpikan? Boleh kongsi nanti ya. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Berkenaan soalan pertama itu soal ikon. Datuk Siti adalah salah seorang ikon yang dipilih oleh Yayasan Prihatin. Kerana kami ada banyak tokoh-tokoh korporat yang kami bawakan. Sebagai contoh pengerusi Malaysia Airlines, pengurus Tan Sri Wan Zulkifli, pengerusi Majlis Agama Islam dan Persatuan Tan Sri Dr. Daud Bakar, tokoh pendidikan Tan Sri Sawar Hamid, dan dalam bidang masing-masing itu dia ada seorang ikon yang dijadikan contoh untuk pelajar-pelajar anak muda untuk ikut bagaimana jatuh bangunnya mereka dalam satu-satu bidang. Jadi dalam bidang industri sini kami memilih Datuk Sri Siti Nurhaliza kerana dengan pengalaman beliau daripada usia belasan tahun sehingga sekarang ni beliau telah mencapai banyak kejayaan yang boleh dijadikan contoh dan ikutan kepada anak muda. Kerana apa yang kami bawa tu adalah kami nak memberi semangat. Kerana kalau kita tengok sekarang ni dah ada jadi satu naratif kepada anak-anak muda ni, dia tak semestinya seseorang anak-anak muda tu perlu belajar sampai masuk universiti. Tetapi kita tengok sekarang ni ramai anak-anak muda sekarang ni, bila dia ada bakat, dia tonjolkan bakat, dia berani, ada disiplin, insya-Allah dia boleh merubah kehidupan ataupun destinasi mereka. Jadi sebab itulah kami bawa ikon-ikon yang ada dalam pelbagai dunia, pelbagai sektor, pelbagai bidang untuk dijadikan contoh kepada mereka. Alhamdulillah kemunculan dia telah berakhir pada minggu lepas dan kejayaan yang telah dikongsikan oleh Datuk Sri Siti itu telah menjadi satu inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Untuk konsert-konsert yang akan datang tu, dia biasanya dalam Yayasan Prihatin ini kita tak ada merancang setahun punya konsert. Tapi kami melihat kepada situasi-situasi semasa, kerana untuk sekolah ini ada konsert berskala besar yang pertama kali kami anjurkan di peringkat antarabangsa, melibatkan kalau tengok tu ramai artis-artis, dan kami cuba buat terbaik dan insyaAllah hasil konsert ini akan kita jadikan sebagai satu kekuatan untuk kita anjurkan konsert yang lebih besar lepas ini insyaAllah. Doakan kami insyaAllah. Thank you. Saya mendoakan ada konsert Siti Nurhaliza and Friends. Sila teruskan. Okey, untuk saya pula ya, apa lagi yang saya belum lagi saya lakukan untuk industri. Okey. Selama lebih daripada 25 tahun saya dalam industri, saya dah melalui banyak perkara, banyak kemenangan, banyak sejarah dan kurang juga banyak juga kenangan-kenangan manis dan pahit. So, saya bersyukur dengan apa yang saya dah lalui dan apa yang saya dah kecapi. Tapi dalam masa yang sama, saya bukanlah waktu untuk saya berlumba-lumba lagi dengan anak muda sekarang kan. Hati-hati sifat anak-anak, hati-hati yang ada sekarang. Saya lebih pada sekarang tinggal masa untuk saya memberikan, mengekalkan persembahan yang baik, memberikan lagu-lagu yang terbaik dan
muzik ni dah sebati dalam diri saya. Kalau saya tak menyanyi pun mungkin saya akan terus support industri muzik tanah air. Dan sekarang ni apa yang belum lagi dapat saya lakukan untuk terus untuk terus memeriahkan lagi ataupun nak kita semua anak-anak muda terus mengenang lagi lagu-lagu irama Malaysia. Mungkin saya bercita-cita untuk konsert tradisional seterusnya, ya. Juga nak bawa muzik Malaysia ni ke Royal Albert Hall kembali, kan, pentas-pentas antarabangsa sekiranya ada rezeki. Sebab dalam kerja saya, walaupun kita ada plan untuk jangka masa 3 tahun ke depan, namun semuanya bergantung kepada situasi dan juga rezeki, ya, kemampuan juga. Macam saya kata, plan kan ada, tapi kita tak adalah terlalu rushing sangat dengan semua benda. As long as bila kita ada tawaran, kita dah ada plan yang kita nak buat. So itu yang saya cuba plan untuk saya punya kerjaya akan datang. Selain daripada tu, saya nak lebih dekat dengan masyarakat lah. Sebelum ni banyak konsert saya buat, konsert amal, kumpul dana di bawah yayasan saya juga bersama dengan suami, Yayasan Nurjiwa. Sebab rasa itu membuatkan saya lebih puas juga, memberi semula kepada semua peminat yang menyokong saya ataupun rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Okey tak? Cepat. Saya Ashraf daripada Sarawani. Nak tanya Datuk, pemilihan tarikh 7 Ogos ni ada daripada pihak Prihatin ataupun pihak David Foster? Sebab kalau kita tengok 7 Ogos ni hari Isnin kan, jadi mungkin ramai yang berfikir sama ada nak beli atau tidak. Sebab Isnin kita tahulah baru nak start kerja apa semua kan, jam lagi semua. Mungkin ada penjelasan daripada pihak Datuk? Pemilihan tarikh ni memang daripada pengurusan David Foster, sebab dia memang dah susul dah jelajah daripada Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Indonesia, pergi ke Filipina. Jadi dia dah tour dari Asia tu. Jadi salah satu kit yang telah diberikan kepada kami ni daripada 7 Ogos. InsyaAllah kita biasanya orang buat 7 minggu satu kan. Jadi mungkin kita cuba hari Isnin tadi, selepas habis kerja pukul 4 kita terus pergi ke Singapura insyaAllah. Ambil update je, senang. Ambil off ke. Hari Selasa tu pun ambil off juga. Nak cover cuti peristiwa. Baik, ada soalan lain? Soalan? Assalamualaikum, Syafrin daripada Obulan. Untuk Datuk Siti, macam tadi Datuk mention arwah Datuk Adnan banyak influence lagu-lagu David Foster dekat Datuk kan. So tak mustahil ke lagu yang akan dibawakan adalah lagu Datuk Adnan nanti? Cing. Tak tahu lagi. Nantilah. Memang susah untuk saya pilih satu lagu. Tapi insyaAllah saya akan pilih yang terbaik lah, antara yang terbaik. So senarai dah berapa sekarang Iki bagi Senarai cadangan awal tu berapa? Tak adalah banyak pun. Sebab nanti kan 20 pening pula dia. Tak boleh, jangan. Ballad lah, ballad. Sebab mengenali David Foster ni, dia kan memang ballad je lah dia punya forte dia. So saya akan pilih lagu ballad je. Kenapa tak buat band tu? Kan? Band tu kan? Dia banyak kerja loh. Apa semua sama dia medley pula. Kan? Jadi pun segan-segan, kita pun segan lah kan nak minta lebih-lebih kan. So kita memudahkan kerja-kerja mereka yang nak bekerja dengan saya kan. Bukan saya yang minta dia buat untuk saya, so dia yang akan buat untuk saya. So okey lah, kita bagi je antara lagu yang terbaik. Ada juga soalan perangkap kan? Okey. Ada soalan lain? Ada? Ada. Okey. Di belakang sana. Assalamualaikum. Suara radio.
Datuk Seri. Saya Nino Aziz. Sebenarnya saya daripada Persatuan Sastera Lisan Malaysia. Dan saya ingin tanyakan pendapat Datuk Seri tentang kepentingan lagu warisan dan lagu rakyat. Mungkin ini tidak biasa ditanyakan, tetapi saya memandang lagu rakyat, lagu folklore songs sebati dengan warisan kita. Jadi saya ingin tanya pendapat Datuk Seri Siti, bagaimanakah kita ataupun Datuk Seri sendiri boleh membawa warisan tradisi kita to the forefront, bermakna di mata anak muda sekarang. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat berbeza dengan apa yang kita katakan sekarang. Saya ucapkan terima kasih atas soalan itu. So bagi saya memang penting untuk semua artis, bagi saya kalau boleh yang mempunyai nama untuk terus membantu memeriahkan ataupun memperkayakan lagu-lagu rakyat ni lah. Sebab itulah akar budaya kita, kan? Ambil kesempatan dengan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab itulah saya merakamkan album legasi saya. Semasa saya mengandung, saya rakamkan lagu-lagu tu semua, lagu-lagu warisan, lagu-lagu rakyat yang saya dengar waktu saya kecil, yang ibu saya nyanyikan. Saya nyanyikan semula dengan arrangement yang baru, dengan nafas yang baru. Saya abadikan, walaupun ia sempena anak saya yang kedua, Mama Afwa tu, tapi saya rasa ia bermakna untuk generasi yang muda, generasi anak-anak yang tengah membesar ni, untuk terus mengenang lagu-lagu warisan kita. Mungkin Puan boleh tengoklah nanti dekat apa orang kata, Google ke kat mana, saya punya album legasi. Saya tampilkan semua tu adalah lagu-lagu warisan, lagu rakyat. Bukan sesaja nak rekod sebab nak dua-dua anak. Tak, sebenarnya lebih daripada tu. Generasi yang baru nak membesar ni mengenang lagu-lagu warisan kita. Dan saya sangat-sangat berharap agar mana-mana artis popular yang ada sekarang ni, apa salahnya kalau rakamkanlah lagu rakyat, lagu warisan, buatlah arrangement baru, tak mengapa, untuk disesuaikan dengan generasi sekarang. As long as kita punya pendengar ni masih ingat lagi dan menghargai lagu warisan kita sendiri, kan? Jangan kita terlalu terbawa-bawa dengan lagu daripada luar sampai kita lupakan lagu warisan kita sendiri. Sebab tu impian saya sebenarnya adalah untuk keluarkan, kena keluarkan juga, keluarkan album tradisional baru dan nak buat konsert sekali lagi, konsert keseluruhannya tradisional. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan buat. InsyaAllah. Thank you. Soalan lain? Any other questions? Kalau tidak ada soalan, mungkin akhir kata daripada Datuk dan juga Topi, silakan. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media di atas kesudian untuk hadir pada pagi ini, insyaAllah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya, Yayasan Prihatin dan juga BD Paris atas kerjasama untuk konsert ini. Prof Bani, thank you very much for the whole arrangement untuk hari ini. Dan special thanks to our beloved artist, singer in Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza, kerana usaha beliau untuk sama-sama mengangkat konsert ini kepada satu level yang tertinggi. Dan juga kita mengharapkan daripada David Foster and Friends, termasuk Datuk Seri Siti Nurhaliza, akan memberikan satu persembahan terbaik kepada peminat-peminat di Malaysia, insyaAllah. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Tosis. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yayasan Prihatin Nasional, juga kepada tim David Foster yang mempercayai saya untuk menjadi salah seorang artis dalam siri jelajah beliau.
kepada rakan media cetak, media elektronik yang datang daripada awal tadi. Terima kasih banyak. Minta maaf tadi kita lambat sebab kita ada perbincangan juga di atas dengan promo kita kena buat. Dan saya sangat menghargai anda semua dan sama-sama kita wawarkan tentang konsert ni. Kita tunjukkan orang Malaysia pun hebat juga dengan kita membantu satu persembahan yang berhibur sambil beramal. Akhirnya dia akan kembali kepada rakyat kita juga, untuk masyarakat kita. Sebab kumpul dana ni satu usaha yang sangat murni dan saya pun sendiri merasakan bila saya buat kutipan amal saya dapat bagi semua pada orang yang memerlukan, satu kepuasan yang luar biasa. So, jom ramai-ramai kita wawarkan tentang tiket ni. Semoga kita dapat penuhkan Megastar Arena pada 7 Ogos nanti. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuan gemuruh kepada yang berbahagia Datuk Aizudin dan juga Tok T, dan seterusnya majlis menjemput yang berbahagia Datuk dan juga Tok T untuk mengambil gambar bersama poster yang disediakan to commemorate this upcoming event.